hari ni pula cerita dia melibatkan kita punya Mibrudah, salah seorang dia mungkin Alphonso Davies, pertahanan kiri. Dia bermain dengan sangat baik, memiliki kepantasan yang kita tak boleh nafikan. Tetapi sekarang dalam keadaan dia terpaksa diketepikan sekurang-kurangnya lebih kurang sekitar 4 minggu disebabkan masalah dengan jantung dia. Sampai ke tahap ejen dia sendiri kata kerisauan Alphonso Davies ni bukanlah tak dapat bermain tetapi terpaksa boring duduk di rumah kan. Sampai ke tahap macam tu. Tapi kesan yang mungkin ditinggalkan apabila Bayern Munich turun tanpa Alphonso Davies, Faiz. Kita ada tengok yang ketika dia kalah dengan Gladbach kan, walaupun second string dia tu atas kertas adalah second string yang kuat dalam peringkat umur mereka, tetapi apabila anda kekurangan pengalaman dalam Bundesliga, apa-apa pun boleh terjadi dan Gladbach dah buktikan perkara itu. Sekarang ni perlawanan yang akan ditempuh oleh Bayern adalah perlawanan-perlawanan yang sangat penting. Gap antara Bayern dengan Borussia Dortmund pun dah jadi semakin tipis sekarang kan. Tapi salah satu kelebihan Bayern adalah mereka mempunyai centre back yang boleh di-convert sebagai right ataupun left back tu. Theo Hernandez, berapa tahun dia di skuad kebangsaan Perancis bermain sebagai left back kan. Walaupun primary position dia di Bayern Munich adalah sebagai seorang centre back. Lucas Hernandez maksud Lucas Hernandez. Yes. Theo di Milan. Sebab banyak sangat tengok Serie A. Maafkan saya. Dan Benjamin Pavard, primary position di Bayern Munich adalah sebagai seorang centre back, tapi di skuad kebangsaan Perancis sebagai seorang right back. Jadi kerisauan tu mungkin tak ada, cuma ialah Alphonso Davies. Apa yang dia dah tampilkan sepanjang 2 tahun ni sangat-sangat menakjubkan. Dan itu mungkin akan ada rasa kehilangan tu, tetapi bukanlah terlalu besar bagi aku. Aku sebenarnya rasa kehilangan tu sangat besar. Sebab aku setuju dengan Faiz. Aku rasa Bayern Munich have so many options untuk beraksi di posisi left back. Tapi realitinya, bila kita evaluate pemain ni, bak kata orang putih di social media lah, there are levels to this game. Dan Alphonso Davies berada di sini dan left back lain semua berada di bawah sini. Mereka mungkin boleh beraksi sebagai left back. Lucas Hernandez boleh beraksi sebagai left back. Tapi apa yang ditawarkan oleh Alphonso Davies tu tidak ada sesiapa lagi, bukan di Bayern Munich saja, tetapi di bola sepak dunia yang boleh menawarkan apa yang ditawarkan oleh Alphonso Davies. Dia boleh menampung, bukan boleh menyamai Alphonso Davies macam tu. Tidak boleh menyamai, boleh menampung tu boleh defensively, tapi offensively tu kau tak boleh nak offer apa yang Alphonso Davies tu. Fair. So, persoalan aku siapa yang akan tawarkan segala perkara yang dilakukan oleh Alphonso Davies dalam situasi di mana mereka tidak mempunyai Alphonso Davies. So, someone has to do extra, perlu ada pertukaran sistem di atas padang sedikit kerana kadang-kadang Alphonso Davies ni single-handedly boleh run riot. And minggu lepas, kehilangan Alphonso Davies, tanpa Alphonso Davies menentang Gladbach tu, betul-betul dirasai di bahagian kiri. Bukan from a defensive standpoint saja, tetapi kepantasan dia dalam melakukan larian-larian overlap, kebijaksanaan dia dalam menggerakkan bola, dalam melakukan gandengan bersama the left winger or even the defensive midfielder, semua benda tu akan dirasai dengan besar bagi aku oleh Bayern Munich. Kish cakap pasal sistem tadi, aku nak tanya Hang. Kalau nak tukar sistem, sebab Nagelsmann sentiasa main 4-2-3-1 dengan Bayern kan? Tapi di RB Leipzig sebelum ni dia banyak bermain 3-5-2 ataupun 3-4-3. Patutkah sekarang ni dia tukar Bayern 3-5-2 ataupun 3-4-3? Sekarang ni mid season, patut ke tak? Untuk aku, tak ada kekangan untuk kau tukar formation walaupun di pertengahan musim. Even kalau ada last 10 games dalam every season pun, kalau itu satu keperluan dan itu yang suitable dengan pasukan, aku rasa tak ada masalah. Dia pun ada pengalaman main macam tu kan? Cuma, yang jadi masalah untuk aku, dalam last game lawan Borussia Mönchengladbach dan sekejap lagi sama kick-off lawan FC Cologne, Nagelsmann masih lagi menggunakan kudrat Marcel Sabitzer tu di bahagian kiri untuk left back. So, aku rasa ada beberapa nama, aku tak ingat, tapi pemain muda yang boleh mengisi kekosongan left back berbanding kau sacrifice Sabitzer di bahagian tu. Sebab bear in mind, pertemuan dengan Mönchengladbach last week, mereka tewas 2-1. Antara pemain yang mencatat rating tertinggi dalam perlawanan tu adalah Stephen Lainer yang bermain di bahagian kanan. Correct. Which is, itulah lubuk untuk Sabitzer mungkin. So, mungkin keupayaan Cologne dan juga Gladbach berbeza. Tapi still, itu mungkin satu, kalau aku jadi pengendali Cologne,
aku tahu aku akan jumpa Bayern Munich, juara bertahan dan pasukan gergasi dalam liga. Tetapi aku akan tengok pada itu, salah satu reference aku adalah the last game. Sebab Gladbach dah bagi template macam mana nak kalahkan Bayern Munich kan. Stephen Liner adalah pemain yang boleh beraksi sebagai defensive midfield, wing back, centre back, right back. 4 position yang selalu kita jumpa dia bermain secara dominan, even di Switzerland ataupun di Gladbach. Tapi again, bila kau mencatat rating antara tertinggi di atas padang, there must be something wrong dengan opponent punya side tu. Betul. Setuju. So aku tak mungkin apa logik yang korang boleh explain kat aku ataupun orang yang tengah tengok kita borak ni. Apa logik yang menggunakan Sabitzer sebagai left back berbanding kau menggunakan kudrat pemain muda lain yang berada di bench? Aku rasa Sabitzer menawarkan satu kebijaksanaan bola sepak yang dimahukan oleh Nagelsmann. Kita kena ingat daripada semua pemain yang ada kat Bayern ni, the one person who truly understands apa benda yang Julian Nagelsmann nakkan di atas padang adalah Sabitzer. Kerana Sabitzer dah bertahun-tahun beraksi di bawah Nagelsmann. Jadi dia memahami apa yang Nagelsmann mahukan dalam situasi menyerang, dalam situasi bertahan, dalam situasi transition, dalam situasi mereka melalui satu fasa yang teruk, form yang tidak baik ataupun form yang baik. Semua benda dia dah tahu, semua perspektif dia tahu. Jadi untuk mengisi kekosongan ataupun kehilangan seorang pemain sebesar Alphonso Davies tu, kita kena ingat, orang nampak Alphonso Davies ni, dia ingat, Alphonso Davies ni ibarat the road runner. Seorang pelari yang laju sahaja. Seorang pemain yang hanya 100% bergantung kepada kepantasan. Tetapi sebaliknya, Alphonso Davies adalah seorang pemain yang sangat bijak. Yang mempunyai kebijaksanaan bola sepak yang luar biasa. Dan benda yang paling sukar dalam bola sepak, bukan menggantikan kepantasan, bukan menggantikan kebolehan melakukan hantaran lintang, bukan menggantikan kelebihan melakukan larian overlap, tetapi menggantikan kebijaksanaan dan pemahaman bola sepak. Dan aku rasa mungkin dia melihat skuad dia dan Sabitzer is the one person he dah trust bertahun-tahun and dia letakkan Sabitzer di situ.